Kalau kita nak kenang tahun 2026 ni, mungkin ada satu cerita yang paling menonjol. Kebangkitan semula ringgit kita yang memang luar biasa. Jadi hari ini, kita akan lihat dengan lebih dekat macam mana Malaysia berjaya cipta satu kisah pemulihan ekonomi yang sekarang ni seluruh dunia tengah perhatikan. Okey, kita mulakan terus dengan detik yang paling dramatik yang ditunggu-tunggu oleh semua orang. Tembok 4.0 akhirnya pecah dan kena faham, ini bukan sekadar nombor ya. Ini satu signal psikologi yang sangat besar. Ia seolah-olah memberitahu dunia yang keyakinan terhadap ekonomi Malaysia dah kembali sepenuhnya. 3.92. Inilah nombor rasmi dia. Satu paras yang kita dah lama tak nampak dan ini mengesahkan yang pemulihan yang kita tengah saksikan ni bukanlah sementara. Ia bukan nasib, tapi didorong oleh asas ekonomi yang betul-betul kukuh. Untuk kita betul-betul hargai betapa besarnya perubahan ni, kita kena imbas balik sikit. Ingat tak era kebimbangan sekitar tahun 2024-2025? Masa tu, pasaran risau ringgit boleh cecah 40-80. Tapi sekarang, kita berada dalam satu realiti baru. Ini bukan lagi sekadar pemulihan biasa. Ini adalah satu perubahan total dalam naratif ekonomi negara kita. Jadi, persoalan paling besar sekarang, macam mana semua ni boleh terjadi? Apa rahsia di sebalik kebangkitan yang hebat ni? Jom kita bongkar 3 ramuan utama yang mendorong semua ini. Faktor yang pertama dan boleh dikatakan yang paling utama adalah realisasi pelaburan langsung asing atau FDI. Dulu kita banyak dengar pasal pengumuman pelaburan, majlis tanda tangan kan? Sekarang, semua tu dah buka atas kertas lagi. Kilang-kilang teknologi gegasi, pusat-pusat data, semuanya dah siap dan beroperasi. Maksudnya, mereka kena beli ringgit dalam jumlah yang sangat besar untuk bayar gaji, sewa dan kos operasi lain. Inilah permintaan sebenar yang memacu nilai mata wang kita naik. Dan penting untuk kita faham ya, kenaikan ni bukan sebab sentimen atau spekulasi semata-mata. Kekuatan ringgit ni dibina atas tapak yang betul-betul solid. Kita bercakap tentang lebihan dagangan yang konsisten kuat, hasil daripada ekspor kita yang mantap. Dan faktor yang mungkin paling kritikal sekali, kestabilan politik. Inilah yang bagi keyakinan kepada pelabur untuk letak duit mereka di sini untuk jangka masa panjang. Akhir sekali, kita juga dapat sedikit bantuan dari luar. Dasar monetari di Amerika Syarikat dah mula berubah atau apa yang penganalisis panggil Fed Pivot. Ini menyebabkan dolar AS jadi sedikit lemah berbanding sebelum ni. Keadaan ni macam bagi angin belakang yang sempurna, membolehkan kekuatan dalaman ekonomi kita betul-betul menyerlah dan boom, ringgit terus melonjak lebih tinggi. Okey, kita dah tengok perbandingan ringgit dengan dolar US. Sekarang, jom kita zoom out sikit, kita lihat gambaran yang lebih besar. Macam mana pula prestasi kita kalau nak dibandingkan dengan negara-negara jiran di rantau ASEAN? Carta ni tunjukkan segalanya. Kekuatan ringgit kita bukan setakat pulih, tapi kita sebenarnya sedang mendahului negara-negara jiran utama kita di ASEAN. Ini bukti yang paling jelas yang menunjukkan kebangkitan ekonomi kita ni datang dari kekuatan dalaman, bukan kita sekadar ikut arus global. Kita yang sedang mencipta arus. Okey, kita dah banyak cakap pasal nombor besar, FDI, Fed, tapi semua ni apa maknanya untuk kehidupan harian kita? Jom kita kaitkan balik semua ni dengan dompet anda. Senang cerita, bila ringgit lebih kuat, barangan import jadi lebih murah. Fikirkan pasal telefon pintar terkini, laptop baru atau mungkin kereta yang anda dah lama idamkan. Semua tu berpotensi jadi lebih mampu milik dan harganya pun lebih stabil. Nilai setiap ringgit anda sekarang lebih besar. Suka melancong? Ini memang berita baik untuk anda. Duit ringgit anda sekarang mempunyai kuasa beli yang jauh lebih tinggi di luar negara. Jadi, percutian ke tempat macam Tokyo, Seoul atau London semuanya akan jadi lebih jimat. Dan ini mungkin yang paling penting untuk semua orang. Ringgit yang kukuh ni bertindak macam satu perisai daripada inflasi import. Maksudnya, ia bantu kawal kenaikan harga barang-barang keperluan yang kita import. Secara tak langsung, ia membantu melindungi kos sara hidup kita semua. Baik, sebelum kita pandang ke hadapan, jom kita buat satu rumusan pantas. 3 perkara utama yang kita kena ingat daripada kisah kebangkitan ekonomi Malaysia setakat ini. Jadi, rumusan ceritanya mudah je. Ia bermula dengan satu kejayaan simbolik yang besar, iaitu memecahkan tembok 4,000. Kemudian, ia didorong oleh enjin sebenar, iaitu pelaburan asing yang dah mula membuahkan hasil. Dan akhirnya, faedah semua ni dapat dirasai secara langsung oleh kita semua.
Dengan momentum yang begitu kuat sekarang, soalan yang bermain di fikiran semua orang tentulah apa langkah seterusnya? Ke mana hala tuju kita dari sini? Kalau kita lihat pada trajektori semasa, nampaknya perjalanan ni masih belum berakhir. Para penganalisis percaya, selagi realisasi FDI kekal di landasan yang betul dan persekitaran global kekal menyokong, momentum pembukuan ringgit ni dijangka akan berterusan. Ini membawa kita kepada satu soalan besar yang terakhir. Dengan asas ekonomi yang kita nampak sangat kukuh sekarang, adakah paras 3.80 itu bukan lagi satu angan-angan, tapi satu kemungkinan yang sangat realistik? Inilah persoalan yang akan menjadi tumpuan pasaran selepas ini.